Ini adalah Squid Game dalam filem dan ini pula Squid Game dari kisah nyata. Tempat apa ni? Negara Korea Selatan pernah digemparkan dengan satu penemuan tempat pelik yang kelihatan seperti penjara yang diduduki oleh ribuan manusia. Dan tempat ni tersembunyi tau. Tempat tu telah dibongkarkan melalui satu dokumentari yang telah diceritakan sendiri oleh mangsa-mangsa yang pernah duduk dekat hidden camp tu. Jadi tempat apa tu dan siapa mereka ni? Pada tahun 1981, kerajaan Korea Selatan ni telah dimaklumkan yang diorang akan jadi tuan rumah untuk Olimpik 1988. Waktu tu adalah zaman pemerintahan Chun Do-hwan. So after dah tahu yang diorang akan jadi tuan rumah, diorang decide untuk buat satu program yang mana program ni bernama Beautifying South Korea Street. Dalam program ni, government ni cadang untuk kumpulkan pengemis, gelandangan, orang miskin, orang-orang OKU yang duduk merata tepi-tepi jalan untuk ditempatkan dalam satu penempatan lah. So bila tiba Olimpik tu, orang-orang luar datang ke negara diorang, tengoklah macam, oh bagusnya negara ni, tak ada gelandangan, tak ada kemiskinan, macam tu. Tapi sebenarnya program ni bolehlah dipanggil sebagai human trash removal. Dan yang jalankan program ni adalah polis. Dan polis ni akan tempatkan golongan tersebut di satu penempatan yang dipanggil sebagai Brother Welfare Center. Disebabkan Brother Welfare Center ni adalah program daripada kerajaan, jadi memang diorang promote kau-kau lah. Diorang kata tempat ni adalah tempat peluang kedua untuk orang-orang golongan ni mempunyai kehidupan yang sempurna, pekerjaan, education dan memberikan kehidupan yang terjamin lah untuk diorang. Tetapi orang awam sebenarnya tak tahu dark side tempat ni. Mengikut kisah yang diceritakan oleh mangsa bernama Lee. Lee ni pernah tinggal dekat Brother Welfare tu. Waktu tu tahun 1983, Lee ni baru berumur 7 tahun. Pada hari tersebut, dia dengan abang dia keluar bermain. Tiba-tiba ada polis datang. Polis tu tanya, adik ni buat apa ni main berdua seorang-seorang? Mana mak ayah? Jom ikut kami ke balai dan kami akan bawa adik-adik ni balik ke rumah lah. So budak-budak kan, diorang ikut je lah. Sampai je dekat balai polis, diorang ada nampak satu van putih. Van putih ni menunggu untuk bawa diorang ke satu tempat. Jadi Lee dipaksa untuk masuk dalam van tu. Dan dalam van tu, Lee tengok rupanya bukan diorang je, ada ramai budak dan orang dewasa. So diorang dibawa ke satu tempat yang tak ada siapa pun tahu. Sampai je dekat situ, ada je budak yang menangis lah nak balik kan. Tiba-tiba siapa yang nangis tu, diorang pukul. So budak pun takut lah kan. Diorang semua senyap, ikut je arahan. Lee ni kata waktu dia sampai tu, tempat tu ada pintu besi yang sangat besar yang dikunci dari luar. Dan tempat tu dikelilingi oleh tembok yang sangat-sangat tinggi lah. Dan dalam bangunan tu ada satu bilik yang sangat-sangat luas, menempatkan lebih kurang 80 hingga 100 orang. Dan diorang perlu duduk dalam tu ramai-ramai dan ada katil bertingkat banyak-banyak lah. Diorang diberi berus gigi, tapi bukan seorang satu, kena kongsi. Dan setiap orang akan dapat satu pakaian untuk setahun. Kau ulanglah baju tu sampai setahun. Dan juga semua orang dibotakkan. Pada keesokan harinya, diorang semua wajib bangun pukul 5 pagi dan berkumpul di satu tempat. Jadi budak-budak yang baru ni follow je lah apa yang dibuat oleh orang yang dah lama duduk situ. Diorang punya kena berkumpul dan berbaris dekat satu ruang yang besar sangat. Dan Lee perasan waktu tu semua orang pakai baju uniform biru yang sama. Dan mereka akan dipanggil menggunakan nombor, bukan nama tau. Diorang akan satu, angkat tangan, dua, macam tu. Lebih kurang ribuan manusia, terdiri daripada baby sampailah orang tua tau. Rupanya sebenarnya diorang digunakan untuk jadi buruh paksa untuk bekerja seharian. Ada yang bekerja sebagai penternak, kerja ladang, kerja kilang, barber dan semualah. So tempat tu macam ibarat perkampungan kecil yang terpencil. Tak ada siapa yang tahu. Diorang ni dah lah kena kerja seharian, tapi diorang diberi makan hanya sedikit. So disebabkan itu, semua orang dalam tempat tahanan tu kurus kering. Dan siapa yang tak buat kerja, tak ikut arahan akan dipukul. Ada juga yang dipukul sampai mati. Kan diorang pun ada ambil golongan OKU juga kan. Diorang ni ditempatkan dalam satu kurungan yang sama yang dikenali sebagai zombie section. Sebab apa zombie? Sebab geng-geng OKU ni akan diberikan ubat-ubat terlarang untuk bagi diorang tidur. So diorang tak payahlah pedulikan geng-geng OKU ni. Diorang just terlantar macam tu je lah. Dan ada juga section untuk perempuan. Perempuan ni sadis lah sebab diorang dijadikan hamba
hamba tu. Dan bila diorang mengandung, akan ada doktor datang kat diorang dan cocok ubat. Dan dalam beberapa hari, kandungan dia akan gugur. Macam itulah mangsa-masa dekat sana menderita setiap hari. Sampailah pada Disember tahun 1986, ada seorang lelaki bernama Mr. Kim. Mr. Kim ni bekerja sebagai pendakwa raya. Pada satu hari ni, Mr. Kim dengan kawan dia cuti and decide untuk pergi hiking dekat satu hutan lah. So waktu diorang pergi hiking tu, tiba-tiba Mr. Kim ni ada nampak kelompok manusia yang tengah bekerja dari jauh lah, bukan dekat. So dia nampak, diorang ni buat apa kan? Ada juga beberapa orang yang macam berdiri memerhati dan memukul pekerja tersebut. Lagilah Mr. Kim ni macam peliknya, siapa diorang ni? Dan waktu tu juga Mr. Kim ada nampak satu bangsal yang besar. So Mr. Kim assume yang tu adalah tempat tinggal diorang lah. Mr. Kim pun tangkaplah gambar untuk dijadikan bukti dan decide untuk siasat. So dalam proses penyiasatan tu, Mr. Kim dapatlah masuk dekat situ dan Mr. Kim pun jumpalah leader tersebut yang bernama Mr. Park. So dia ni soal siasat dan tahanlah Mr. Park ni. Waktu di soal siasat tu, Mr. Park ni tak nak jawab dan bersikap arrogant. Mr. Park ni kata, saya tak bersalah sebab saya hanya menjalankan tugas yang diamanahkan kepada saya dan tugas tu diberikan sendiri oleh Presiden Korea Selatan tu sendirilah. Kiranya dia hanya menjadi person in charge. Mr. Kim ni macam kecewa lah sebab rupa-rupanya itu arahan daripada Presiden dia sendiri. Dan lagi Mr. Kim ni marah sebab Presiden ni contact Mr. Kim kata, boleh tak kurangkan hukuman untuk Mr. Park tu. Jadi Mr. Park ni cuma dipenjara 2 tahun 6 bulan. Mr. Park tu kata dia tak bersalah. Awal-awal dah dia salah sebab kalau kita tengok program tu adalah untuk memastikan kehidupan dia orang lagi terjamin. Tapi dekat sana dia orang dipukul. Dan bukan sahaja golongan ni dia orang ambil, random orang pun polis taruh je kat situ. Sebab Presiden dia menjanjikan polis-polis yang mana yang dapat orang untuk ditempatkan kat situ, dia orang akan dapat ganjaran lah, macam kenaikan pangkat apa semua. Sebab itulah polis ni main ambil je. Mana dia jumpa budak-budak jalan sorang-sorang, dia ambil. Padahal budak tu ada mak ayah, ada keluarga yang bahagia apa semua, tiba-tiba terpaksa duduk di tempat neraka tu. So lepas penangkapan je Mr. Park tu pada tahun 1987, tempat tu ditutup. Tapi tak selesai kat situ. Diorang cuma tukar nama dan tukar tempat dan operasi tu dijalan seperti biasa. Tapi kenapa lepas diorang dibebaskan dari tempat tu, kenapa mangsa-mangsa ni tak nak come out untuk buat report? Sebab diorang ni telah di brainwash waktu duduk kat sana. Diorang kata yang diorang ni adalah golongan yang unfit to society. Maksudnya diorang ni sangat-sangat tak guna lah. Sebab tu diorang macam okey tak apa, diorang terima je. Dan disebabkan trauma yang diorang alami lah. Tapi lepas beberapa tahun ada masa yang berani untuk come forward dan buat report dan buat protes. Tapi walaupun diorang buat protes, diorang tak pernah dapat pun pampasan ataupun support daripada kerajaan ni. Diorang macam tutup mata je kes tu. Jadi kenapa tempat ni dikaitkan dengan cerita Squid Game tu? Okey, ada beberapa persamaan lah. Pertama, diorang kutip orang-orang gelandangan. Dalam cerita tu pun sama. Yang kedua, van putih ambil diorang. Dalam scene Squid Game pun ada orang yang naik van angkut pemain-pemain tu. Yang ketiga, diorang pakai uniform biru yang sama. Yang keempat, diorang beratur dekat satu kawasan yang luas. Dan diorang tak dinamakan dengan nama, tapi diorang dipanggil mengikut angka giliran. Jadi korang rasa cerita Squid Game tu adalah based on kisah ni ke? Komen kat bawah. Cik, tiba nak sibuk kat komen. Sekejap, thumbnail.